Assalamualaikum, selamat pagi buat anda semua dan sekarang anda sedang menonton Apa Khabar Malaysia. Sekejap saja dah sampai hari Jumaat, esok dah hujung minggu. Diharapkan anda semua, orang kata pun minggu ni dapat selesaikan apa yang anda rancangkan. Saya Nur Salihah Azmi bersama. Dan juga saya Nur Hidayat Mul dan terima kasih sekali lagi di atas kesetiaan anda bersama kami. Dan bertepatan hari Jumaat kan, kita pun nak berkongsilah antara amalan-amalan sunat yang wajar dilakukan pada hari Jumaat. Antaranya adalah untuk memotong kuku, mandi sunat dan juga menguruskan tubuh badan kita pada awal pagi. Ya, itu sebenarnya dituntut. Dan sebenarnya Salihah, kalau mandi pagi ni sebenarnya memberikan satu kesegaran kepada badan kita. Dan saya ada terdengar satu tips, mandi sebelum subuh akan membuatkan tubuh badan kita lebih segar, lebih awet muda dan sistem imun tubuh pun akan lebih tinggi. Tapi sejauh manakah kebenarannya, apa kata anda cuba sendiri daripada dengar sahaja. Di antara tips tambahan, dan Nurul cakap tentang tips ni, mungkin saya nak tambah jugalah 1-2 tips yang anda boleh lakukan kalau nak lebih segar di pagi hari ni. Orang kata kita boleh mandi, mulakan dengan air sejuk dahulu. Biasakan kita kan guna hot shower and everything semua macam tu, tapi mungkin anda boleh mulakan dengan mandian air sejuk, jadi boleh segarkan badan kita. Orang kata apa, organ-organ dalam badan kita ni macam berfungsi lebih baik lah ya. Nak cantik pun boleh juga tu. Betul, itu juga. Dan maka tak heranlah kalau kita tengokkan orang dulu-dulu tu masih sihat, sebab masa dulu mana ada water heater kan macam sekarang ni. Itulah tips-tips di pagi hari buat anda semua penonton Apa Khabar Malaysia ya. Okey, seterusnya mungkin kita nak berkongsi di portalbernama.com, Nurul, silakan. Dan kita nak berkongsi antara yang dapat kita kongsikan ya, seperti yang kita ketahui ketika ini berlangsungnya Perhimpunan Agung Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di New York yang mengadakan sesi khas tergempar konflik Israel-Gaza pada Khamis, dan ketika ini masih lagi sedang berlangsung dan difahamkan ya, sebanyak lebih kurang 110 wakil telah pun disenarai untuk membentangkan kenyataan mereka, dan Malaysia antara yang akan turut serta memberikan kenyataan tersebut sebentar saja lagi. Dan dalam pada itu mungkin saya boleh kongsikan juga Malaysia ketika ini untuk tertunggu keputusan daripada PBB untuk menghantar tentera pengaman ke Palestin. Demikian menurut Menteri Pertahanan iaitu Datuk Seri Muhammad Hassan. Beliau berkata kerajaan tidak akan membuat keputusan tergesa-gesa dengan apa juga diputuskan PBB kelak, dan perkara tersebut pastinya akan dipertimbangkan terutamanya oleh Angkatan Tentera Malaysia. Dan untuk pengetahuan umum ya, negara anggota pergerakan negara-negara berkecuali 6 di bawah PBB, di mana Malaysia telah menyertai tentera pengaman di bawah United Nations Interim Force in Lebanon sebelum ini, dan ini merupakan pertama kalinya sekiranya Malaysia akan menghantar tentera mereka keluar negara bagi misi pengaman. Dan untuk menyertainya, sama-samalah kita menantikan keputusan PBB dan semoganya akan dipermudahkan kelak, dan kita pastinya tak boleh nak melakukan satu keputusan sembrono begitu saja. Pelbagai aspek perlu diteliti, dan apapun teruskan menunggu perkembangan berita dari semasa ke semasa. Berbicara juga berkenaan tentang isu Palestin dan juga Israel ini, seperti biasa suka untuk kita ingatkan kepada semua supaya kita tidak pernah berhenti berdoa untuk rakyat Palestin, kerana sebenarnya itu adalah tanggungjawab kita semua bersama juga ya. Dan ini juga kita nak ulas sedikit tentang perkara yang hangat diperkatakan semalam berkenaan tentang ada bukti yang bahawa TikTok ini menurunkan semua hantaran yang berkaitan tentang Palestin dan juga Israel. Kata Menteri Komunikasi dan juga Digital Fahmi Fadzil semalam mendedahkan bahawa beberapa hantaran yang melibatkan Palestin dan juga Israel. Yang lebih kritikal ini berkenaan tentang ucapan Perdana Menteri kita sendiri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, di Perhimpunan Malaysia bersama Palestin baru-baru ini. Dan kata Menteri kita Fahmi Fadzil semalam mendedahkan terdapat bukti bahawa penyedia platform media sosial TikTok itu secara sistematik ya telah menurunkan kandungan berkaitan konflik Palestin Israel dari Malaysia. Dan beliau berkata perkara itu terbukti apabila ramai pengguna platform telah membuat aduan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan juga Multimedia Malaysia MCMC bahawa kandungan dan siaran langsung yang dimuat naik mereka itu telah disekat daripada oleh pihak TikTok. Jadi sebenarnya ini adalah kebebasan kita untuk bersuara dan terutamanya melibatkan isu-isu yang kritikal seperti Palestin dan Israel ini ya Nurul ya. Apa kita saksikan Salihah ya, bukan sahaja TikTok tetapi media platform yang lain turut memainkan peranan yang sama, antaranya seperti Facebook dan juga
ke Instagram. Dan ketika ini mereka kata antara yang tidak begitu banyak sekatan dan begitu memudahkan untuk mereka melontarkan suara adalah melalui platform Twitter. Itu juga kalau Twitter dah memberi kebebasan, daripada pro sana pula mengatakan bahawa Twitter ini adalah kepada pro Palestin. Itulah dia konflik yang berlaku. Tidak pernah ada adil sebenarnya di dunia ini. Okey, dan kita tinggalkan seketika mengenai konflik yang berlangsung di Palestin dan juga Israel, dan pastinya kami sentiasa mendoakan untuk Palestin supaya terus bumi mereka dipelihara daripada terus dijajah dan juga dihentam dengan membabi buta. Dan seterusnya, Saleha, mungkin kita nak kongsikan antara laporan sukan para Asia yang berlangsung di Hangzhou ketika ini di China. Untuk kita bersama laporan lanjut, kita bersama dengan rakan penyampai kita di sana. Silakan. Terima kasih Wisma Bernama. Hari keempat Tamasya Sukan Para Asia 2022 menyaksikan Malaysia menambah 4 pingat secara teknikal, menjadikan baki 3 pingat lagi untuk mencapai sasaran kontijen negara di tamasya itu. Malaysia kini mengumpul 7 emas, 12 perak dan 13 gangsa serta masih berada dalam landasan tepat bagi melengkapkan sasaran 35 pingat. Berbaki sehari lagi tamasya 4 tahun sekali itu melabuhkan tirai pada Sabtu. Pingat perak hari ini diraih dalam sukan tenis kerusi roda bagi acara bergu lelaki menerusi Abu Sama Borhan dan Muhammad Yushazwan Yusof di Pusat Tenis Sukan Olimpik Hangzhou. Biarpun tewas di tangan gandingan Korea Selatan Han Sung-bong Kim Ho-wan 0-2 pada aksi final, gandingan negara berjaya menamatkan penantian 13 tahun skuad tenis berkerusi roda meraih pingat di tamasya itu. Di Velodrome Chun An Ji Show, skuad berbasikal track menyumbang gangsa menerusi Nur Azliah Syafinas Muhammad Zais Nurul Syuhada Zainal dalam acara ujian masa wanita B apabila menamatkan saingan dengan catatan 29 minit 19.38 saat. Kem badminton negara mengesahkan 2 pingat gangsa masing-masing dalam acara perseorangan lelaki WH1 dan bergu lelaki SU5 di Gymnasium Binjiang. Muhammad Ikhwan meraih gangsa selepas tewas di tangan wakil China Zimoku di pentas paruh akhir semalam, namun pengesahan rasmi hanya dibuat sebentar tadi. Gandingan bergu lelaki negara Chia Lik Hao Muhammad Faris Anwar menambah gangsa selepas tewas di separuh akhir pada gandingan Indonesia Eva Anri Musti Hafiz Rialiasha hari ini. Namun pengesahan rasmi hanya akan dibuat esok. Malaysia akan meneruskan pemburuan pingat esok dengan tumpuan terarah kepada beberapa sukan yang bakal menjadi pelengkap kepada pungutan 35 pingat ditetapkan, antaranya badminton, olahraga dan berbasikal track. China menduduki tangga teratas carta pungutan pingat dengan 157 emas, 128 perak dan 108 gangsa, diikuti Iran 32, 36, 28 dan Jepun 30, 33, 41. Sekian laporan dari saya Afif Adnan dan Hafizi Syabudin dari Hangzhou, China untuk laporan sukan para Asia 2022. Assalamualaikum dan salam hormat dari Bilik Berita. Riyad Mansur, pemerhati Tetap Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB negara Palestin berkata, keadilan untuk rakyat Palestin adalah satu-satunya jalan penyelesaian bagi konflik semasa dan bukannya keganasan berterusan. Riyad ketika berucap dalam sidang khas tergempar ke-10 Perhimpunan Agung PBB menyeru negara-negara anggota supaya mengundi untuk menghentikan keganasan daripada berterusan, memperjuangkan keadilan di sebalik dendam dan keamanan di sebalik perang. How can representatives of states explain how horrible it is that 1,000 Israelis were killed and not feel the same outrage when 1,000 Palestinians are now killed every day? 1,000 Palestinians killed every day.
Why not feel a sense of urgency to end their killing? Nothing can justify war crimes, crime against humanity, and genocide. Nothing can justify the killing of a single Palestinian child. Nothing. Nothing at all. Menurut Kementerian Kesihatan Gaza, bilangan kematian di pihak Palestin akibat serangan udara Israel ke atas semenanjung Gaza sejak 7 Oktober meningkat kepada 7,028 orang. Penduduk Gaza yang berjumlah 2.3 juta orang semakin kehabisan makanan, air, ubat-ubatan dan bahan bakar, dan konvoi bantuan yang dibenarkan masuk ke Gaza hanya membawa sebahagian kecil daripada apa yang diperlukan. Mesyuarat khas Majlis Raja-Raja akan berlangsung hari ini bagi memilih Yang di-Pertuan Agong ke-17. Mesyuarat khas itu yang dijadual bermula 10 pagi ini di Istana Negara menyaksikan pengundian oleh 9 Raja-Raja Melayu bagi memilih Yang di-Pertuan Agong dan timbalan Yang di-Pertuan Agong yang baharu. Persidangan khas itu diadakan susulan tempoh 5 tahun penggal pemerintahan Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Bilal Shah sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 bakal tamat 30 Januari tahun depan. Al-Sultan Abdullah melafaz sumpah dan menandatangani surat sumpah jawatan sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-16 pada 31 Januari 2019 setelah dipilih pada mesyuarat khas Majlis Raja-Raja pada 24 Januari tahun sama. Menurut Seksyen 2, Bahagian 1, jadual ketiga Perlembagaan Persekutuan, Majlis Raja-Raja hendaklah menawarkan jawatan Yang di-Pertuan Agong kepada Raja yang layak dipilih, yang negerinya ialah yang pertama dalam senarai pemilihan. Jika Raja yang berjaya tidak menerima tawaran, maka proses pengundian semula akan dijalankan iaitu dengan mencalonkan nama Raja yang kedua dalam senarai kekanan yang layak dipilih untuk diundi. PAS seharusnya mencerminkan diri sendiri kerana melabelkan pendedahan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim bahawa beliau menerima pelbagai ancaman berikutan pendirian teguhnya dalam perjuangan Palestin adalah satu kenyataan yang diperbesar-besarkan. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil selaku jurucakap Kerajaan Perpaduan berkata sebagai sebuah parti, PAS turut mengeluarkan kenyataan yang agak diperbesar-besarkan terutamanya menjelang pilihan raya negeri. You know, PAS as a party is also quite an alarmist. We've seen over the many months, particularly leading up to the state elections, how voting for certain parties will lead to all hell breaking loose throughout the country. That hasn't happened. Pada Selasa, Perdana Menteri mengesahkan Malaysia menerima ugutan daripada pemimpin Eropah. Ekoran kelantangannya memperjuangkan isu Palestin. Ugutan berkenaan bagaimanapun tidak sama sekali mematahkan semangat Malaysia untuk terus membantu rakyat Palestin ketika ini. Warga perumahan MGH Bandar Gua Musang, Kelantan digemparkan dengan kehadiran seekor gajah yang berkeliaran di penempatan itu semalam. Muhammad Faiz Azmi yang merakamkan kejadian itu berkata beliau terjaga kira-kira 4.30 pagi apabila terdengar bunyi deruman haiwan itu di hadapan rumahnya. Faiz menghantar gambar itu ke kumpulan WhatsApp perumahan untuk memaklumkan kepada jemaah masjid supaya dapat mengelak mereka terserempak dengan haiwan itu. Katanya gajah yang dianggarkan setinggi 3 meter berkenaan dilihat membawa sebiji kelapa di dalam mulutnya. Menurut seorang lagi penduduk Ruzaini Bakar, ini kali pertama insiden seumpama itu berlaku di kawasan perumahan tersebut. Penduduk perumahan juga tidak menyangka akan ada kejadian gajah masuk ke kawasan rumah yang terletak di Bandar Gua Musang. Selain itu, pihak anggota Jabatan Pelindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan membuat tinjauan dan diharapkan tindakan segera diambil supaya penduduk lebih selamat. Sekian dari Bilik Berita. Dari sungai hingga ke senggara, Palestin pasti merdeka. Malaysia Madani Tekad Perpaduan itu. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
kembali bersama dengan kami di Apa Khabar Malaysia. Dan kalau biasanya kita berpijak di tanah ni, kita tengok di kawasan yang berbeza-beza, struktur tanah dan keadaan tanah tu yang berbeza juga. Ya, dia ada layer ya. Kita Betul. kata antara permukaan di atas, ni mungkin dapat saya kongsikan ya, iaitu adalah tanah yang melibatkan bahan organik, di tengah tanah atas, tanah bawah, dan juga di bawah sekali adalah tanah batuan induk. Dan di situ juga ada kategori-kategori tanah tertentu di mana ianya sesuai untuk pertanian ataupun sebaliknya. Dan untuk hari ini, apa yang kita nak bincangkan di studio bersama dengan anda penonton Apa Khabar Malaysia berkenaan tentang tanah gambut. Sebenarnya untuk pengetahuan anda, tanah gambut ni sebenarnya banyak terdapat di Sarawak. Lebih dalam 70% lah ya Nurul di Sabah dan Sarawak, tetapi selebihnya di Semenanjung. Jadi untuk merungkaikan dan berkongsi berkenaan tentang pengurusan mampan tanah gambut di Malaysia, di studio kita ucapkan selamat datang kepada Dr. Ahmad Ainuddin Nuruddin, pengurus projek Sustainable Management of Peatland Ecosystem in Malaysia di Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Assalamualaikum Doktor, apa khabar pagi ini? Terima kasih. Okey, terlebih dahulu mungkin sebelum kita langsung kepada program kita iaitu mengenai projek yang akan diusahakan ini, mungkin Tuan Ainuddin boleh kongsikan mengenai tanah gambut terlebih dahulu. Kalau kita sebut, kita masing-masing hanya mendengar tanah gambut semata-mata, dan kita hanya melihat tanah gambut adalah antara kategori-kategori tanah yang ada. Tetapi kita tak pernah pun nak mengeksplor ataupun untuk mendalami mengenai kebaikan tanah gambut dan juga mungkin apa zat-zat yang terkandung dalam tanah gambut itu sendiri. Okay, terima kasih. Tanah gambut ni merupakan salah satu daripada jenis tanah yang terdapat di Malaysia, dan ia merupakan terdiri pada tanah yang punya bahan organik yang tinggi, dan bahan organik ni dia terendam, maknanya dia dalam air, dan ini menyebabkan bahan-bahan organik itu dia bertimbun-timbun dan juga dia berkumpul dengan banyak di satu tempat lah. Jadi kita ada tanah gambut yang mempunyai kedalaman sampai 5 meter, 7 meter dan sebagainya. Dan selalunya ia terendam dalam air. Maknanya sifatnya adalah bersifat lembab lah. Lembab. Sekiranya ia dalam cuaca yang biasa, normal. Tetapi ianya akan bersifat kering apabila cuaca panas. Itu yang membuatkan tanah gambut itu mudah terbakar begitu. Ya. Dia akan kering apabila berlaku aktiviti manusia. Jadi aktiviti manusia ni selalunya dia akan apabila nak gunakan tanah gambut itu untuk aktiviti pertanian dan sebagainya, dia akan keluarkan air daripada ekosistem tanah gambut tersebut. Jadi masalahnya dia akan jadi kering. Apabila dia jadi kering, mulalah dia terbakar dan sebagainya. Dan inilah punca jerbu tahun 2015 yang melanda Malaysia dulu daripada Indonesia. Ya, jadi ciri-cirinya tanah gambut ini juga berbeza dengan tanah-tanah lain yang ada di kawasan kita lah ya. Berbicara berkenaan tentang kemampanan untuk tanah gambut ini sendiri, bagaimana dengan pelaksanaan projek yang katanya dilakukan di bawah SMPEM sendiri, Doktor, silakan. Okey. Tentang projek ini ada satu projek antarabangsa yang ditaja oleh GF melalui International Fund for Agriculture, merupakan badan organisasi, ada sebahagian daripada organisasi United Nations, dan tempoh projek ini 4 tahun bertujuan untuk mengurus tanah gambut di Malaysia secara mampan dan bersepadu untuk memelihara sumber, mengelakkan degradasi dan kebakaran, dan menjana faedah-faedah kepada generasi pada masa kini dan masa hadapan. Itu dia punya tujuan utama projek ni lah. Okey, baik. Dan mungkin kita boleh kongsikan juga Cik Ainuddin, konteks dan pengisian program ini juga bagaimana? Okey. Kalau kita lihat dari segi projek ni, ia menjurus kepada sejarah yang dulu di mana kita ada mempunyai masalah pendegradan tanah gambut ini. Dan apabila berlaku aktiviti manusia yang kita katakan bahawa keupayaan tanah gambut itu berfungsi sebagai ekosistem terosot. Jadi inilah projek ini di Kerajaan Malaysia yang cadangkan dengan bantuan keuangan GF dan IFAD
untuk mengembalikan fungsi ekosistem tanah gambut itu sendiri dengan berbagai-bagai cara lah yang kita akan bincangkan nanti. Okey, dia mempunyai ekosistem yang tersendiri juga tanah gambut ini, tapi pastinya juga ada cabaran-cabaran ataupun mungkin ancaman yang dihadapi oleh type of tanah gambut itu sendiri. Mungkin adakah ia memberi kesan kepada negara kita ataupun dari sudut yang berbeza? Bagaimana, Doktor? Antara ancaman yang terhadap tanah gambut ialah bila penukaran guna tanah daripada tanah gambut tukar kepada pertanian peladangan dan akibatnya air yang ada dalam tanah gambut tersebut dikeluarkan dan ini menyebabkan kekeringan dan apabila berlaku kekeringan berlakunya kebakaran dan apabila berlaku kebakaran ni berlakulah pencemaran udara, jerebu dan sebagainya. Dan satu lagi yang sekarang penting ialah pelepasan karbon dioksida. Ya, apabila tanah gambut itu merupakan bahan-bahan kayu dan apabila ia terbakar, dia akan bertukar pada karbon dioksida. Jadi ini akan memberi kesan kepada satu isu yang besar, iaitu perubahan global, perubahan cuaca iklim global. Jadi sebab kita kita nak simpankan bahan organik itu jangan menjadi terbakar dan sebagainya, dan kita simpan karbon tu dalam tanah gambut itu sendiri. Itu dia manfaat bahan organik itu. Mungkin kebaikannya terhadap apa? Mungkin Cik Ainuddin boleh kongsikan terhadap tanaman lain ke, ataupun terhadap membantu terhadap penjagaan ekosistem negara ke, atau bagaimana? Ya, tanah gambut ni dia mempunyai berbagai apa yang kita makan sebagai perkhidmatan ekosistem. Pertama, ia menjadi habitat kepada kepelbagaian biologi yang terdapat di kawasan tersebut. Banyak binatang dan juga tumbuhan yang bergantung kepada tanah gambut. Itu pertama dari segi habitat kepelbagaian biologi lah. Yang kedua lah, ia juga mempengaruhi kitaran air ataupun hidrologi. Jadi apabila dia terganggu, jadi kitaran air ini akan terkesan dan ia juga sumber kepada padi dan sebagainya. Jadi bila air ini dikurangkan, dia akan juga memberi kesan kepada aktiviti pertanian. Jadi itu yang mengapa kita melihat bahawa ekosistem tanah gambut ini begitu penting untuk bukan sahaja kepada komuniti setempat, tapi seluruh rakyat Malaysia. Kepentingannya begitu, orang kata apa, cukup meluas, bukan sahaja dalam industri-industri yang tertentu ya. Jadi pastinya kita juga perlu mengetahui adakah usaha memelihara dan memelihara itu dijalankan dengan secukupnya, ataupun mungkin ada usaha lagi yang perlu ditambah baik. Pendapat Doktor? Banyak usaha yang telah dijalankan terutama di peringkat kerajaan Malaysia dan pelbagai polisi yang telah ditetapkan untuk memasukkan kemampanan tanah gambut ini. Jadi ada polisi sebagai National Forestry Policy, polisi kepelbagaian biodiversity dan sebagainya. Jadi ini merupakan polisi yang ada dalam Malaysia yang menyokong kepada kemampanan tanah gambut. Dan mungkin Doktor boleh kongsikan sedikit mengenai tanah gambut, iaitu menerusi penanaman. Adakah tanah gambut ini sesuai untuk dijadikan sebagai tanah pertanian, dan sekiranya apakah jenis tanaman yang sesuai yang ditanam di tanah gambut itu? Ya, sebahagian tanah gambut ini memang digunakan untuk pertanian lah. Banyak kalau kita pergi ke kampung-kampung dan sebagainya, dia ada penanaman seperti keladi, seperti halia dan sebagainya. Cuma kita sekarang dalam projek ini ialah kita nak mendapatkan satu kaedah di mana apabila kita menanam tanaman-tanaman tersebut, dia tidak merosotkan tanah gambut. Jadi ini memang sebahagian daripada projek ini untuk kita menjana best management practice. Dan saya tertarik dengan kata-kata Doktor tadi bahawa tanah gambut ini kaya dengan nutrisi. Dan adakah tanah gambut ini juga boleh turut dijadikan sebagai baja juga kepada penanaman yang lain, bagaimana? Tanah gambut ini mempunyai nutrisi, tapi tidaklah sebagus dengan tanah-tanah yang lain. Cuma fungsi dia adalah sebagai dipanggil
substrate untuk penanaman pokok-pokok dan sebagainya, dan ia perlu ditambah dengan nutrisi-nutrisi yang tertentu lah. Baik, Doktor, di awal tadi kita ada menyebut berkenaan tentang tanah-tanah gambut ini banyak terdapat di Sarawak, lebih 70%, tapi di Semenanjung ini mungkin kurang. Jadi mungkin ramai yang masih tidak mengetahui apakah kepentingan dan orang kata benefit lagi untuk tanah gambut ni. Jadi mungkin hari ini Doktor terangkan lebih lanjut berkenaan tentang itu. Ya, dari segi benefit seperti yang saya terangkan tadi, ialah ia membantu kepada ekosistem negara lah, dan juga ia juga menolong untuk menyerap karbon dioksida. Ya, jadi itu yang ia begitu penting, sehingga kan badan-badan antarabangsa pun memantau tentang tanah gambut inilah. Okey, dan Doktor, sebenarnya saya tertarik dengan usaha yang dilakukan oleh pihak kerajaan, ya, khasnya di Jabatan Perhutanan dalam projek SMPEM. Ini adalah usaha yang seharusnya yang wajar diangkat, dan kita nak tahu juga melalui pandangan Doktor terhadap sejauh manakah dasar kerajaan yang sedia ada ini mampu untuk memelihara dan juga memelihara tanah gambut di Malaysia, dan adakah bagaimanakah cara-caranya untuk masyarakat turut terlibat dan bekerjasama untuk memelihara ekosistem ini? Okay. Saya terangkan sedikit tentang pendekatan projek ini. Projek ini dari segi aktiviti ini dibagi kepada 3 pendekatan lah. Pendekatan pertama ialah di peringkat nasional kebangsaan. Jadi projek ini telah dapat mewujudkan jawatankuasa di peringkat kebangsaan, pemandu dan juga jawatankuasa teknikal. Jadi apabila pelbagai kementerian dan juga jabatan dapat bersama dalam satu jawatankuasa, jadi kita boleh berbincang tentang isu-isu berkaitan dengan tanah gambut lah, sebab banyak stakeholder yang terlibat dalam tanah gambut ni, bukan sahaja Jabatan Hutan, banyak agensi. Itu pertama. Kedua ialah daripada projek ini juga kita akan perbarui pelan tindakan tanah gambut yang boleh menolong kita, membantu kita untuk membuat aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan tanah gambut, juga termasuk penglibatan masyarakat. Kita juga melihat bahawa penglibatan masyarakat dari segi pengurusan tanah gambut ini penting. Jadi kita adakan aktiviti-aktiviti untuk masyarakat supaya mereka faham, dan juga membuat aktiviti supaya boleh meningkatkan dia punya tanah gambut lah. Saya kira penting juga kesedaran bersama-sama dengan masyarakat ini juga, untuk berikan kepentingan tentang usaha pengurusan mampan tanah gambut di Malaysia. Jadi kita nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Ahmad Ainuddin Nurudin, pengurus projek Sustainable Management of Wetland Ecosystem in Malaysia di Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia. Terima kasih atas meluangkan masa dengan kita hari ini. Terima kasih kerana menjemput kami bersama. Sama-sama. Dan kita akan berhenti rehat seketika dan kembali selepas ini. Teruskan setia bersama kami. Okey, terima kasih di atas kesetiaan anda bersama kami. Kalau tadi kita dah cakap mengenai tanah gambut, kesedaran untuk memelihara tanah gambut, dan kali ini bertepatanlah esok dah hari cuti, Sabtu, Ahad, dan jadi mood-mood santai ni dah timbul lah. Seperti biasa dalam Apa Khabar Malaysia, apabila hari hujung hari Minggu saja, iaitu hari Jumaat, kita dah tampilkan mood-mood yang santai untuk membuatkan anda di luar sana yang tercari-cari apakah aktiviti yang nak dilakukan pada hujung minggu. Di sinilah mungkin sedikit sebanyak memberikan idea kepada anda. Dan kita nak bercakap mengenai satu perkongsian yang begitu menarik sekali, iaitu mengenai teater, iaitu balada Si Angsa Hitam. Itu dia, penuh dengan bahasa yang perlu dijiwai lah, yang perlu didalami. Tajuknya itu kita dengar tu balada Si Angsa Hitam, pastinya ada metafor ataupun maksud di sebaliknya itu. Tapi untuk berkongsi dengan kita, nak mengetahui apa sebenarnya drama yang
adaptasi daripada cerpen sebenarnya dulu. Di studio bersama dengan kita iaitu Encik Aris Othman di sebelah kanan kita, pengurusi Badan Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka, dan di sebelah kirinya pelakonnya sendiri Nurul, iaitu Zafran Hisham. Assalamualaikum, selamat pagi kedua-duanya, apa khabar? Ceria-ceria belaka dua-dua ni ya. Waalaikumsalam. Itulah, kita janganlah rasa macam tak ceria pula bila tajuk tu dah banyak dengan apa kata metafora yang tinggi kan. Balada Si Angsa Hitam. Okey, terlebih dahulu mungkin kita boleh kongsi dengan Encik Aris Othman mengenai Balada Si Angsa Hitam. Apakah sinopsis mengenainya? Okey, terlebih dahulu saya bagi pihak Dewan Bahasa ucap terima kasih kepada Perkabungan Malaysia memberi ruang kepada kami lah berkongsi tentang satu ataupun sebuah karya yang hebat daripada seorang sastrawan negara, nama yang sohor Datuk Nordin Hassan. Balada Si Angsa Hitam. Okey, Balada Si Angsa Hitam ni adalah satu-satunya ataupun yang tunggal daripada sastrawan negara kita Datuk Nordin dalam bentuk cerpen. Karya dalam bentuk cerpen. Yang pernah diterbitkan pada 2003. Maknanya kalau kita bermain dengan angka dah 20 tahun. Oh, lama tu. Okey. Dan kita mengangkat naskah ni pun kalau bermain dengan angka, kita meraihkan sastrawan negara ni yang ke-30 dah. Okey. Jadi mungkin barangkali Balada Si Angsa Hitam ni berketepatan lah kita mengangkatnya untuk dipentaskan, kita meraihkannya, berkisahkan tentang perjuangan 3 orang wanita. 3 orang wanita dalam menegakkan keadilan, menuntut hak dalam suasana yang berbeza lah. Ketiga-tiganya. Ya, jadi sila, dikiranya elemen perjuangan jugalah tu yang diangkat Okay. Jadi dalam cerita ini seperti watak Suhaila, watak utama, seorang pelajar yang bapanya berketurunan Arab Islam. Okey. Dan maknya Yahudi. Jadi dia memilih Islam dan jiwanya ada pada perjuangan Palestin. Dan seorang lagi iaitu watak Nana. Nana ni adalah seorang wanita yang berasal daripada Ethiopia yang berkawan dengan Suhaila dalam konteks yang sama, memperjuangkan hak dalam di negaranya dan sebagainya, menjadi kawan baik semasa belajar di London. Dan dalam masa yang sama juga naskah ini mengangkat watak Helena, itu nenek kepada Suhaila yang keturunan Yahudi. Kita tahu pada Perang Dunia Kedua, Yahudi ini memang kalau tentera Nazi memang tak ada beri ruang lah. Jadi banyaklah kisah-kisah tentang Yahudi yang dilakukan oleh tentera Nazi kan. Jadi perjuangan ini yang diangkat. 3 wanita ini. Saya kira sentimen dari unsur-unsur tu begitu valuable, berharga yang untuk diangkat sebagai drama cerpen kali ini bertepatan dengan masa sekarang ni lah. Kita tidak rancang benda tu. Okey, baik, mungkin kita pergi kepada Zafran, pelakonnya. Kita nak tanyakan bagaimana penglibatan dan apa role atau watak awak di dalam drama ini. Okey, saya memegang watak sebagai penulis. Tapi penulis ataupun pengarah iaitu Encik Wahab Hamzah ada meletak nama watak bagi watak penulis ni. Tapi saya kira lebih baik kalau penonton yang hadir tu tahu sendirilah. Buat masa sekarang kalau orang tanya saya apa role kamu dalam teater balada ni, saya kata saya seorang penulis. Nama wataknya penulis. Jadi sebut sedikit tentang watak penulis ni. Kami ni adalah salah seorang kawan iaitu Suhaila, seperti Encik Haris katakan tadi, dan juga Nana. Kami belajar bersama-sama di dalam kuliah yang sama. Jadi dalam masa yang sama mereka tu membawa perjuangan sendiri. Atau kata lainnya adalah persamaan mereka wanita berjuang dan sebagainya, tapi di negara masing-masing, berlatar belakang yang berlainan lah. Bagi pelibatan pula,
untuk pencarian pelakon, pihak daripada DBP ataupun produksi ada membuat casting. Tapi saya rasa saya terlepas pandang casting tersebut sebab saya dulu adalah seorang pelajar teater di Universiti Teknologi Mara, FITA, filem teater animasi. Kemudian saya lanjutkan pelajaran saya di Universiti Melaya. Jadi teater ni tidaklah asing bagi saya. Kalau antara filem, drama ataupun teater, memang jiwa saya more kepada teater. Walaupun dia a bit more tu susah. Itu kepuasan dia ya. Ya, itu kepuasan dia. Boleh dikatakan saya untuk membaca ataupun menterjemah subtext skrip itu sendiri sampai ke hari ini saya masih mencari lagi. Berlapis. Daripada tahun bila terlibat dengan teater? Saya kira daripada betul-betul terlibat dengan teater pada tahun 2015. Tengok masih lagi tercari tu. Campak kita sih terdiam terus nak kata. Nanti mungkin next round DBP ada buat casting lagi. Mungkin selepas Cik Aris ya. Mungkin akan ada produksi yang akan datang. Okey, Cik Aris, kita berbalik kepada balada Si Angsa Hitam. Kalau kita tengok naratif jalan penceritaannya begitu teliti, begitu kompleks sekali untuk dikupaskan. Dan adakah ianya diangkat daripada kisah sebenar? Bagaimana? Saya nak menjelaskan tentang kisah benar ini. Saya tidak boleh menyatakan dia kisah benar. Tapi daripada amatan saya, daripada penilaian yang pasal dia cerpen yang diadaptasi semula oleh pengarah teater ini, iaitu Ewa Amzah. Dan dia juga penulisnya. Yang diadaptasi dia juga penulis. Jadi gambaran-gambaran dia seperti yang saya ikut seolah macam kisah benar lah. Pasal kejadian yang berlaku sekitar yang penulis tu ketika latar-latar cerita ni semua luar negara. Jadi saya ambil tahun-tahun yang dia belajar, Datuk Nordin ni adalah tahun-tahun masa dia melanjutkan pengajian di London. Saya mungkin ada yang kisah benarnya lah. Saya tak boleh nak kata iya atau ada sentimental value situ situ. Okey, kita tadi tunjukkan sesi latihan ini ya. Zafran juga mungkin ada terlibat. Jadi bagaimana orang kata apa mencari sinergi ataupun kerjasama ni bagaimana sewaktu latihan dan juga mungkin nanti bekerjasama dengan pelakon-pelakon yang lain. Okey. Kita panggil dia latihan ataupun kata lainnya adalah proses lah. Jadi bila kita melalui proses, kita ada permainan bersama ensemble dan juga pelakon-pelakon watak utama yang lain. Pasal utamanya adalah kita memahami skrip dulu bersama pengarah. Kita fahamkan apa maksud teks tu, apa yang teks tu nak bawa kita ke mana, dan subteksnya lah berlapisan tu semua. Sebab kalau tidak, pengarah selalu cakap dengan saya, Zafran, kalau you just baca, maknanya you duduk atas pentas and then you just sampaikan dialog. Sampaikan je apa petikan daripada teks. Tapi nak mengangkat dari sebuah naskah ke pentas ni bukanlah perkara mudah. Jadi memahami itu peringkat utama tu yang kita perlu pecahkan dulu. Selepas dah memahami teks dia, dah hafal dialog. Saya paling susah hafal dialog sebenarnya. Sebab boleh dikatakan antara watak penulis dan juga watak Suhaila adalah paling panjang. Dan saya ada monolog yang agak panjang juga, iaitu 1 muka setengah untuk dihafal. Dan saya keseorangan atas pentas. Jadi macam ni permainan saya untuk menarik mata penonton, telinga penonton, itu adalah kesukaran bagi saya. Jadi sewaktu latihan, proses itulah yang kami lalui daripada pemahaman, kemudian daripada lakonan, dan juga iaitu kita panggil sebagai blocking lah di pentas. Itulah apa yang kami buat selama ni. Okey, dan Aris, bagaimana nak menjaga konsistensi itu supaya ianya tetap kekal konsisten ya, supaya ianya tidak tersasar untuk mendapatkan satu mood tersebut? Ya, bagaimana? Sorry, Cik Arif. Cik Arif pula. Cik Zafran. Salah. Cakap tanya orang lain. Okey, Cik Zafran, bagaimana Zafran memastikan mood tersebut kekal sampai setiap kali latihan kan kita dapat lihat keadaannya berbeza-beza kerana penyampaian teater ni adalah live show. Pastinya akan membawa mood yang berbeza-beza. Untuk memastikan bahawa mood itu sampai, bagaimana? Apa-apa pun semasa latihan, kata guru saya dulu ataupun kata pengarah saya untuk bagi balada Si Angsa Hitam juga, waktu show you kena bagi tu 100%. Kamu tak boleh 70-60 dan nanti ada audien waktu show you boleh blast 100%. No, mesti akan ada kurang dan sebagainya, teknikal dan sebagainya. Jadi kena boom dulu tu 100% suatu latihan. Jadi semasa proses latihan kita akan memberi suggestion. So pengarah sebagai mata ketiga akan melihat bagaimana you buat dan bagaimana you dengan pelakon yang lain connect dan sebagainya, kesesuaian dan juga
adakah sesuai dengan naskah tersebut. Jadi bila ada ketepatan di situ, pengarah akan cakap lock. And then bila you lock, you akan ada banyak vocab dekat situ untuk kamu pilih dan sebagainya. Macam mana sekalipun bila kamu dah atas pentas, pengarah dah tak ada kuasa dah. Itu apa yang selalu Cik Wahab pesan pada saya dan para pelakon. Jadi bila ada vocab ni, ada mood. You ada rasa. So you kena collecting. Jadi you kena buat sebab pengarah suruh, tapi you buat sebab rasa. You kena buat sebab rasa. Itu tips rahsianya tu sebenarnya. Okay. Kita pergi kepada Encik Aris berbicara tentang tenaga produksi, barisan pelakon. Jadi mungkin apa kriteria ataupun orang kata semasa pemilihan itu apa yang dilihat untuk drama Cerpen ini? Okey, pertama dari segi naskah ini, istimewanya naskah ni dia menggunakan 5 bahasa. Oh, okey. Pelakon kena. Perlu ya? Satu bahasa, pelakon perlu menghafal dialog Jerman. Pasal dia seorang tentera Jerman. Pengarah nak dia bercakap dengan sini. Kedua, Hebrew. Okey. Ketiga, bahasa Inggeris. Keempat, Arab dan bahasa Melayu lah. Jadi kita mengambil kira itu, kita buat uji bakat. Dan dari segi lakonnya juga, dia ada watak seperti Nana daripada Ethiopia. Kan, jadi kita nak cari, saya cakap dengan pengarah, saya cakap mana nak cari pelakon Afrika dan sebagainya kan. Itu tu. Yang di dalam industri tak pernah saya nampak je kan. Lepas tu kata tak, kita guna yang macam India ke kan. Tak mahu dia kata. Saya nak juga Ethiopia dia kata. Afrika punya ni lah. Jadi kita paksa cari lah. Kita buat uji bakat. Akhirnya jumpa. Lepas tu watak macam Helena kan. Dia Yahudi. Jadi saya cari dapatlah seorang pelakon daripada Tajikistan. Jadi dalam produksi ini antarabangsa pelakonnya. Itu dia, penuh dengan warna. Okey, seringkas yang mungkin kita nak tahu bilakah pementasan ini akan dipentas dan di mana lokasinya. Okey, baik. Kita akan mulakan pementasan kita bermula pada 1 hari bulan November sehingga 4 November 2023 bertempat di Balai Budaya Tun Said Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka, bermula jam 8.30 malam. Kita ada 4 malam pementasan. Harga tiket RM30 untuk yang dewasa dan RM10 bagi pelajar. Begitu menarik dan kongsikan rahsia juga dan mungkin juga cabaran ya. Kita harapkan cerpen drama Balada Cik Angsa Hitam ini orang kata apa, berjalan dengan lancar juga dan begitu meriah ya. Yang akan diadakan di mana tu, di Dewan Budaya, Balai Budaya Tun Said Nasir, Dewan Bahasa dan Pustaka. Okey, itu dia. Dan kita terima kasih kita ucapkan kepada tetamu kita iaitu Cik Aris Osman, merupakan pengerusi Badan Budaya Dewan Bahasa dan Pustaka, dan juga pelakon teater Zafran Hisham atas kesudian masa untuk meluangkan bersama kami di Apa Khabar Malaysia. Dan lepas ni Salihah boleh jadi pelakon. Okey. So kita nak ada lagi benda cukup menarik kepada anda. Jadi jangan ke mana? Selepas ini. Bila kau menyebut namaku. Itu dia. Saya bukan penyanyi ya. Tapi kita nak promosikan lagu yang saya nyanyikan tadi lah. Walaupun tak pernah penyanyi sangat Nurul. Habis Salihah. Semua dia nak sapu. Penyanyi, pelakon. Apa yang tinggal lepas ni? Okey. Tadi Salihah telah melontarkan baik lagu daripada lagu Pagari Bulan. Iaitu merupakan OST daripada filem Pagari Bulan ya. Dan bersama kita hari ini di studio pastinya kita bawakan penyanyi asal, penyanyi original gitu. Iaitu Namira. Selamat datang Namira. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Dan lagu Pagari Bulan begitu lagu yang sedang orang kata apa, jadi trend lah, trending ketika ini. Dan sedap alunan baik-baik katanya yang dilontarkan. Dan mungkin Namira boleh kongsikan mengenai lagu ini, istimewanya lagu ini terhadap Namira sendiri.
Okey, istimewanya lagu ni sebab dia dihasilkan oleh pengalaman saya sendiri yang berkait rapat dengan pengalaman, dan juga dia jadi lebih istimewa bila dia dapat berkait rapat dengan filem Pagari Bulan yang dihasilkan oleh pengarah Raja Mukris dan juga Sharifah Shahora lah. Jadi itu adalah satu specialty dia yang dia menunjukkan yang sangat berkait rapat dengan filem tu, memperjuangkan tentang cinta terhadap keluarga, terhadap negara dan juga pasangan tu sendiri. Jadi Namira ni, kita nak tanya untuk hari ini, macam mana prosesnya lagu Pagari Bulan ni boleh jadi runut bunyi untuk movie ataupun filem tu? Bagaimana permulaannya tu? Sebenarnya lagu ni bertajuk Bulan. Sebelum tu tajuk lain. Okey, pada awal tu saya buat lagu ni memang dari saya punya pengalaman sendiri selepas saya berputus cinta. Itu dia. Dan dari situ saya dapat inspirasi untuk menghasilkan lagu tu. Tapi saya dah simpan lagu tu buat selama 2 tahun. Dan selepas 2 tahun tu saya dianugerahkan rezeki untuk menghasilkan lagu ni under Sharifah Shahora dan juga Raja Mukris dengan sebagai OST movie ni lah. Dan waktu tu perjalanan lagu ni sebenarnya yang best perjalanan lagu ni mula pada asalnya manager saya berjumpa dengan Kak Sharifah Shahora untuk bercerita tentang kucing. Kucing saja, tak ada kena-mengena dengan movie ni pun. Tapi selepas tu disebabkan rezeki, katanya tengah mencari lagu untuk Pagari Bulan. Jadi dari situlah saya punya manager terus perkenankan lagu ni dan mereka pun suka. Suka dan terus kata ada boleh dikaitkan dengan lagu dengan filem Pagari Bulan ni. Tapi cuma nak perlahankan tempo, nak bagi betul-betul sesuai dengan movie tu. Okey, dengar tu. Saya terdiam sebab apa? Saya dengar suara dia pun sedap. Namira bercakap sedap kan? Itulah dia beza suara penyanyi kan. Okey, Namira, untuk nak mendalami lagu ini, Namira kata ia diangkat daripada perjalanan ataupun rasa sebenar, daripada rasa kecewa, diolahkan kepada satu naskah lagu ya. Dan bagaimanakah untuk memastikan satu naskah ini dilihat menjadikan satu naskah yang begitu kualiti sekali? Apakah pengorbanan ataupun daripada cara lontaran yang bagaimana yang Namira keluarkan sepenuhnya untuk lagu ni? Macam mana ya? Pada mulanya memang saya tak dapat nak mengeluarkan kata-kata tu disebabkan rasa penuh dengan kekecewaan. Tapi lama-kelamaan saya dari mula saya petik gitar, dari situ saya dapat terbayangkanlah melodi yang boleh ngam dengan saya punya perasaan semua, dan dari situ saya menghasilkan lirik dia. Lirik dia tu sebenarnya berkali-kali juga saya berubah. Tapi pada waktu kali pertama bila saya menghasilkan lagu tu, kata-kata yang ayat verse yang pertama tu memang dia terkeluar dengan sendirinya. Memang dari hati. Dari hati, memang datang dari hati. Dan kemudian bila kita hasil semula untuk movie Pagari Bulan ni, saya ada buat penambahan sedikit dekat bahagian bridge tu untuk betul-betul kita dapat kait rapat dengan movie tu lah. Yang boleh menghasilkan bunyi yang macam perjuangan tu yang betul-betul tekad untuk mendapatkan kebebasan pada negara dan para wanita dalam movie tu. So itulah dia. Dia dengan penuh dia punya rasa itu tak terkata. Tak terkata sebenarnya. Macam contoh sekarang ni macam dengan isu negara Palestin, negara Islam kita yang sedang menghadapi dugaan tu. Saya sebenarnya memang dalam hati memang ada niat untuk buat lagu. Tapi disebabkan situasi itu terlalu menyedihkan, membuatkan saya rasa sangat marah dengan Zionis tu, saya tak dapat
meluahkan lagi. Dia tak dapat jumpa kata-kata yang sesuai dalam lagu tu. Tapi kalau saya dapat, memang saya berharap lagu tu dapat menjadi satu inspirasi. Dia bukan hanya sekadar menghasilkan lagu untuk saya sendiri saja yang suka dengar, tapi dia untuk menaikkan semangat juga. Macam lagu Bulan ni pun saya hasilkan sebab atas luahan isi hati saya sendiri. Tapi bila kita dapat keluarkan lagu tu, dia seolah-olah macam tak apa, dia bunyi macam mengeluh, tapi pada waktu yang sama dia menaikkan semangat pada wanita-wanita di luar sana yang patah hati, tapi dia kena semangat juga. Ya, seharusnya seharusnya itu dia diangkat. Kadang-kadang kalau tu beribu sangat pun larang orang kata kan. Sebab tu orang kata kekecewaan ataupun perasaan yang sebelum ini tu kita terjemahkan jadi lagu yang begitu indah. Jadi bangkitkan semangat. Mungkin untuk proses lagu ini bagaimana promosi yang dijalankan ataupun mungkin lepas ini ada di tempat-tempat mana lagi, bagaimana? Sila kongsikan. Okey, promosi sebelum ni kita sekali berganding bahu dengan promosi Pagari Bulan, tapi memandangkan filem pun dah tamat ditayangkan, jadi sekarang kita sendiri yang berjalan untuk promote di radio station dan juga di setiap social media platform, dan insyaAllah selepas ni kita akan cuba kedepankan lagi lagu ni dekat negara jiran, mungkin di Indonesia ataupun di Singapura, insyaAllah, dan juga bersama sekali dengan lagu-lagu terbaru yang akan datang. Namira nak tahu juga antara forte yang Namira suka dalam jenis-jenis lagu, apakah sebenarnya itu adalah diri Namira? Okey, sebenarnya memang saya banyak menghasilkan lagu yang lebih kita macam mana? Galau. Itu adalah forte saya. Yang manager saya sendiri kata, saya ni awak ni memang banyak menghasilkan lagu-lagu galau ya. Sebab banyak saya berkait rapat dengan ni, tapi macam contoh-contoh forte, kalau jenis lagu pula saya suka bawa lagu-lagu pop R&B dan juga balada. Itu banyaklah. Itu Namira, sebelum kita orang kata kita berhenti sampai di sini dan kita nak Namira dah halang-halang ada kat sini, suara pun sedap. Saya daripada tadi sebenarnya minta Namira ni orang kata belanjalah sikit kepada penonton. Okey. Okey. Tiada apa yang ku mahu, hanyalah satu, kamu. Tak mampu untuk terus bersamamu. Ya, itu dia Namira dengan Pagari Bulan. Begitu indah suaranya. Syahdu saya terbuai-buai sekejap Namira. Terima kasih. Terima kasih banyak. Dan semoga Namira terus diulit dengan kejayaan dan terus sukses, orang kata terus berjaya sehingga ke puncak tertinggi di persada seni. Terima kasih di atas luangan masa yang ada bersama kami ketika ini dalam Apa Khabar Malaysia. Dan seperti biasa, perjuangan Palestin tidak pernah terhenti sampai di sini. Setiap detik, setiap saat kami di sini tidak henti mendoakan anda di sana, dan meskipun pelbagai dugaan dan juga onak ranjau duri yang perlu ditempuhi, tetapi doa kami sentiasa ada bersamamu, wahai Palestin. Dan sentiasalah ingat satu hari nanti dari sungai hingga ke segara Palestin pasti merdeka. Teruskan berdoa, kerana itu juga tanggungjawab kita bersama. Saya Nur Salihah Azmi hari ini bersama dengan Nurul Umul. Assalamualaikum, salam hormat dan selamat berhujung minggu. Assalamualaikum.